Hai, salam. Okey, matematik tingkatan 2, bab 10 iaitu tajuk dia kecerunan garis lurus. Okey, kita masuk apa yang dimaksudkan dengan kecerunan. Kecerunan ialah nisbah jarak mencacang kepada jarak mengufuk. Mencacang tu jarak daripada lantai ke atas, itu mencangcang. Ini maksud dia mencangcang. Kalau mengufuk ni dia straight daripada permukaan lantai. Dia melintang, kita panggil. Mengufuk tu adalah melintang. Perkataan dia lagi mudah kamu faham. Mengufuk. Jadi nisbah mencacang kepada mengufuk kalau kecerunan tu. Jadi kecerunan ni kita gunakan simbol dia adalah M. Okey, M. M sama dengan jarak mencacang bahagi dengan jarak mengufuk. Jadi kalau tengok soalan ni, okey, kita tengok ni. Ni mencacang. Lepas tu bahagi dengan mengufuk. Jadi itu dia perubahan panjang mencacang bahagi dengan panjang mengufuk. Okay, jadi formula ni cikgu nak kamu salin semua slide ni. Semua slide kamu kena salin. Okay, kita tengok contoh dia. Daripada rajah di bawah tentukan kecerunan bagi PQ dan BC. Okey, ni PQ. Kecerunan PQ berapa? Okey, kita nak tahu kecerunan ni. Biasanya dia ada satu garis pada permukaan. Dia mesti dalam bentuk sengit macam tu. Kalau dia bentuk lurus macam ni, dia tidak ada kecerunan. Ataupun melintang macam ni, tidak ada kecerunan. Dia mesti lurus macam ni ataupun lurus ke sebelah sana, sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Yang penting dia dalam keadaan sengit. Garis dia dalam keadaan sengit. Okey, kita tengok soalan yang kecerunan PQ. Kecerunan PQ adalah di mana kita tahu formula tadi, mencacang bahagi dengan mengufuk. Jarak mencacang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Bahagi dengan mengufuk. Mengufuk ada berapa kotak? 1, 2, 3. Bahagi dengan 3, 4/3. Jadi kecerunan PQ adalah 4/3. Okey, kecerunan BC. Kecerunan BC mencacang dia ada 1, 2. 2. Bahagi dengan mengufuk. Mengufuk ada berapa? 1, 2, 3. 2/3. Okey. Okey, salin yang ni. Kita tengok rumus dia kalau dalam bentuk koordinat. Dalam sistem koordinat Cartesian, iaitu kecerunan garis lurus yang melalui dua titik. Biasanya kita ada dua titik. Titik X1, Y1, B2, X2, Y2 biasanya kalau kita ada dua titik. Okey, daripada dua titik tu kita boleh cari kecerunan dia. Okay, contoh dia, kita ada dua titik. Contoh titik A dekat sini, titik B dekat sini. Jadi carikan kecerunan bagi titik A ke titik B. Jadi garisan dia sengit. Jadi titik A tu kita jadikan dia X1, Y1. Titik B tu kita jadikan X2, Y2. Jadi kecerunan dia, inilah formula dia. M sama dengan Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1, X2 tolak dengan X1. Jadi ini adalah kecerunan. Okey, kalau kita jumpa garis yang menyebabkan kecerunan tu melalui pintasan Y dan X. Maksudnya titik dia adalah titik untuk sini. Contoh titik untuk sini adalah kosong Y. Contoh ni kosong kan? Titik X dia kosong, Y dia tak tahu berapa, kita letak Y. Titik kat sini kosong, X dia adalah nilai kita tahu berapa, kita letak X. Y dia kosong. Jadi titik sini adalah X kosong. Jadi kecerunan untuk bentuk yang garisan melalui pintasan Y dengan pintasan X, dia mesti bermula dengan negatif. Ada negatif pintasan Y dengan pintasan X. Okay, siapa kamu salin dulu, kita tengok formula, kita tengok satu persatu cara pengiraan dia.
Okey, kita tengok kalau yang 2 titik macam ni. Okey, kita ada 2 titik A dan B. A dan B di mana kita jadikan A ni adalah X1, Y1, B, X2, Y2. Jadi daripada formula kecurunan di mana M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kita masuklah formula dia. X2 7 tolak 1 sebab Y1 1 per dengan X2 6. 6 tolak dengan 3. Jadi 7 tolak 1 6. 6 tolak 3 3. 6 per 3 kita boleh kecilkan lagi. Kita akan jadi dia 2. Jadi kecerunan dia adalah 2 sini. M dia. Okey, untuk ni pula cuba tengok yang ni pula. Kita P kita jadikan dia 1, Q kita jadikan dia 2. Masukkan formula. Jadi Y2 dia adalah 5 tolak dengan Y1 dia adalah tolak 1. Jadi 5 tolak 1. Tolong jangan hilangkan negatif ni ya. Tolak ni datang mana cikgu? Tolak ni datang daripada formula. Formula dia ni kan Y2 tolak Y1. Formula dia. Tapi Y1 dia negatif 1. Sebab itulah jadi 5 tolak 1. Per dengan X2 dia 3. 3 tolak dengan 4. Jadi 5 tolak 1 jadi 5 tolak jadi tambah. 5 tambah 1 6. 3 tolak 4 negatif 1. Jadi 6 bahagi negatif 1 negatif 6. Jadi jawapan dia untuk kecurunan PQ adalah negatif 6. Okey. Okey, yang terakhir. Okey, kalaulah garisan tu melalui pintasan X dan pintasan Y. Kita tahu titik ni adalah contoh okey, titik ni X dia 0, Y dia 8. Titik ni berapa? Titik ni negatif 5, Y dia 0. Jadi kita gunakan formula kecerunan sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Pintasan Y dia 8 bahagi dengan pintasan X negatif 5. Jadi jawapan dia negatif dengan negatif jadi positif. Sebab tu jawapan dia 8 per 5. Okay, sebelum cikgu masuk ke bahagian B. Cikgu kenapa tak boleh guna formula ni cikgu? Di mana Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Boleh juga kamu nak pakai ni. Tapi kalau dalam keadaan bentuk macam ni, bagus kamu guna formula ni terus, iaitu M sama dengan yang ni, M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Pakai formula ni terus kalau dalam keadaan bentuk macam ni atau bentuk macam ni, iaitu di mana garisan melalui pintasan X dengan pintasan Y, di mana formula kecerunan M sama dengan ada negatif per pintasan Y per dengan pintasan X. Cikgu kalau saya nak guna yang ni dalam formula ni pun boleh. Okey, cikgu jadikan yang ni adalah nombor 2 Jadi yang ni adalah X2 Y2. Ni X1, Y1. Okey, cikgu cuba masukkan dalam formula. Y2 dia berapa? Y2 dia 8 tolak Y1 dia 0. Lepas tu cikgu gunakan X2 dia 0 tolak dengan X1 dia. X1 dia ada negatif 5. Jadi 8 tolak 0 8. Tolak-tolak jadi tambah. Jadi 8 per 5. Nampak sama tak? Walaupun kamu guna formula ni, kamu tetap dapat jawapan yang sama menggunakan formula pintasan Y dengan pintasan X. Di mana kecerunan untuk bentuk macam ni, gunakan formula M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, sebab itulah dia guna formula yang lebih ringkas. Tak perlulah kamu guna yang ni untuk dalam keadaan pintasan. Okey, yang ni pula pintasan Y dia 4, pintasan X dia adalah 3.
positif 3. Jadi masukkan dalam formula negatif, pintasan Y dia 4, pintasan X dia 3. Jadi kecerunan dia M sama dengan negatif 4/3. Okey, settle lah kita untuk kecerunan. Cikgu harap kamu buat latihan, fahamkan betul-betul. Okey, jumpa lagi kita topik yang akan datang. Salam.